Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada petang ini kita dapat bersama-sama meneruskan siri pembacaan kitab kita, kitab Umdatul Salik wa Uddatul Nasik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Dan kita membaca daripada kitab ini bahagian fiqh ataupun bahagian kitab puasa, Kitabul Siyam, yakni pembahasan tentang puasa. Baik, jadi saya sambung terus tuan-tuan pembacaan kitab ni dan kita terjemahkan insya-Allah kata-kata musannif rahimahullahu taala. Fa in takallafa al-marid wal musafir fa sama sahha duna al-murtaddi wal haidhi wan nufasa'i. Baik, maksudnya, dan sekiranya orang yang sakit dan orang yang bermusafir tetap berpuasa. Maksud dia, kita sebutkan pada pengajian semalam bahawa puasa Ramadan ni tidak dituntut bagi orang yang sakit. Orang yang sakit yang mana dia tak mampu berpuasa lah. Kalau setakat pening kepala sikit, jari terhiri pisau masa potong bawang, itu kena puasa lah kan. Sebab dia sakit yang menyebabkan dia tak mampu, tak larat nak puasa. Orang musafir begitu juga, dibenarkan untuk dia berbuka. Dan juga tidak dituntut untuk orang yang murtad, seperti yang disebutkan semalam, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Mereka ni tak dituntut untuk lakukan puasa secara adab, maksud dia tunai ketika bulan Ramadan, tetapi mereka dituntut untuk qada puasa mereka. Perempuan yang haid dan nifas, bila dah habis bulan Ramadan, maka dia qada bila mana dia suka, seperti yang kita sebutkan. Begitu juga orang yang sakit dan juga orang yang musafir. Nampak no? Dia qada. Hatta orang yang murtad, kalau masuk Islam balik, seperti mana yang kita sebutkan, dan tipu murtad mereka ni, mereka kalau puasa sekalipun, puasanya tak sah, sebab hukumnya mereka kafir. Tetapi kalau bertaubat masuk Islam balik, wajib dia qada balik puasa dia ketika tempoh dia murtad, kan? Puasa yang dia tinggalkan ketika tempoh murtad. Kemudian dia kata sekiranya orang yang sakit tadi dan orang yang musafir, dia gagah puasa juga. Maksud dia orang yang sakit tu asal dia boleh dibuka puasa, tapi dia nak puasa juga. Dia kata tak apalah, tahan macam mana pun. Ataupun orang yang musafir tadi, walaupun dibenarkan untuk buka puasa, mereka dua-dua puasa. Dia kata apa? Sah puasanya. Dia kata tetapi tidak orang yang murtad. Sebab orang murtad, dia sebenarnya terkeluar dari Islam. Jadi bila kata tadi terkeluar dari Islam, kita katakan Islam adalah syarat niat. Syarat niat bagi ibadah. Dan puasa salah satu ibadah yang wajib niat, rukunnya adalah niat. Dan niat orang murtad tidak sah. Dikata begitu juga tidak sah puasa orang yang perempuan yang haid dan nifas. Sebab haid dan nifas ni, darah haid ni dipanggil mani'ah, yang menegah seseorang perempuan itu ketika haid tu. Haid tadi menegah dia untuk buat ibadah. Maka perempuan yang haid, dia taat pada Allah SWT dengan menahan diri dia daripada melakukan ibadah yang tak dibenarkan ketika dia haid, seperti solat, puasa. Jadi dia tak payah puasa ketika tu. Begitu juga dengan perempuan yang bernifas, maksudnya perempuan yang lahirkan anak dan darah keluar daripada dia selepas anak tadi lahir, seperti mana kita sebutkan pada pengajian yang semalam. Baik, fa in aslama aw afaqa aw balagha muftiran fi athna'in nahari nunibal imsaku wal qada'u wala yajiban. Dan sekiranya orang kafir asli, asal dia kafir asli, bukan kafir murtad, seorang Kristian ataupun seorang yang bukan Islam, Hindu ke Buddha ke, masuk Islam, ataupun orang yang gila tiba disembuh, disedak elok, kan? Ataupun kanak-kanak baligh,
di tengah Ramadan, tengah siang Ramadan. Contohnya macam kita semalam, ada seorang masuk masjid solat Zuhur, dia kata saya ni nak masuk Islam. Saya dah tengok ramai orang Islam, belajar tentang Islam, saya hari ni buat keputusan masuk Islam. Alhamdulillah. Nampak no? Dia pun mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanya dia agama apa sebelum ni? Kristian. Sunat untuk dia kata apa? Wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluh. Dan aku menyaksikan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Sunat bagi orang Kristian, dia tambah lagi satu. Baik. Jadi dia masuk Islam waktu Zuhur. Jadi orang seperti ini sekarang ni di tengah Ramadan, tengah-tengah siang Ramadan, disunatkan bagi dia imsak. Imsak maksudnya apa? Dia tahan diri dia daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sampai tenggelam matahari. Walaupun sebenarnya kalau dia puasa memang tak sah pun. Sebab apa? Sebab separuh pada hari tadi itu dia tak wajib puasa, dia masih belum kafir, dia masih kafir, belum Islam lagi. Tetapi oleh kerana sekarang ni dia dah Islam tengah-tengah siang Ramadan, maka disunatkan untuk dia. Kita kata pada dia, kamu tahu kan kita orang Islam puasa bulan Ramadan? Ya, saya tahu, saya sama orang Islam juga lama. Orang Melayu kan kenal, tahulah orang Islam tak makan sekarang. Baik, kita kata, jadi kamu ada pilihan. Kalau kamu nak kan, dan baik bagi kamu untuk kamu buat macam orang Islam sekarang. Kamu tak makan, tak minum, tidak bersama dengan isteri kamu kan, dan tidak buat perkara-perkara yang batalkan puasa. Kita beritahu dia apa. Kalau dia setuju, dia kata baik, saya pun bersemangat nak buat juga. Jadi kata sunat bagi dia. Dia tahan diri dia sampai tenggelam matahari. Nampak no? Begitu juga kes yang sama bagi orang gila sedar. Sebab orang gila dia tak mukallaf, dia bukan mukallaf. Tapi katalah buat perubatan, ada ustaz baca ruqyah apa dia apa semua, tahu-tahu sihat, sedap, elok. Tengah-tengah siang Ramadan. Maka kalau ikutkan dia tu sebenarnya tak wajib puasa sebab tadi dia gila. Dia bukan mukallaf. Begitu juga sunat bagi dia sampai maghrib, dia tahan diri dia. Dia tahan tak makan tak minum dan perkara yang membatalkan puasa. Begitu juga begitu juga kanak-kanak dia tak balik lagi, tapi tiba-tiba tengah hari dia tidur, tengah hari katalah dia sedar keluar air mani. Dia habaq kat pak dia kata, cik keluar air mani ni, kata, oh ya ke? Hang pergi mandi, belajar dah mandi wajib mandi. Jadi macam mana dia hari tu? Budak-budak ni macam mana? Wajib puasa ke tak? Tengok tadi dia puasa ke tak? Tadi ni puasa ke tak? Kalau dia tak puasa, memang katalah budak muda lagi, budak kecil, umur 9 tahun. Ingat tuan-tuan, balik ni paling awal umur 9 tahun. Kalau keluar air mani umur 7 tahun, dia tak balik lagi. 8 tahun tak balik lagi. 9 tahun ke atas keluar air mani baru kira balik. Kalau budak ni 9 tahun keluar air mani, ingat 9 tahun nak kira ikut tahun apa? Tahun hijrah. Bukan tahun Masihi, Januari, Februari tu bukan. Sebab pengiraan tahun dalam syariat Islam semua wajib kena ikut kalender hijrah. Bukan mestinya kalender hijrah sebenarnya, tapi kena ikut peredaran bulan. Kiraan tahun ikut bulan. Sebab Allah Ta'ala sebut Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang anak-anak bulan. Katalah wahai Muhammad, dia adalah tempoh pengiraan bagi manusia dan juga tempoh untuk mengetahui musim haji. Jadi dalam syariat Islam, setiap pengiraan tempoh tahun kena ikut tahun hijrah. Jadi seseorang itu, kanak-kanak tu, kalau sekiranya keluar air mani sama lelaki ataupun perempuan 9 tahun ke atas, maka dikira balik. Kalau awal yang keluar, tak balik lagi sampai dia 9 tahun. Nampak no? Begitu juga perempuan, kalau dia keluar darah haid 9 tahun ke atas, barulah dikira sebagai balik. Kalau keluar darah umur 7 tahun, 8 tahun, tak kira balik lagi perempuan ini. Tetapi dalam masalah haid ni ada pengecualian sikit. Kalau seorang kanak-kanak perempuan keluar darah haid, seminggu lagi nak genap 9 tahun ikut perkiraan Islam, ikut perkiraan hijrah, maka dia kira sebagai haid dan baliag. Dikira sebagai baliag. Sebab apa? Sebab sekiranya darah keluar daripada seorang kanak-kanak perempuan, darah haid 15 hari, dalam tempoh 15 hari sebelum dia genap 9 tahun, maka dia dikira sebagai darah haid. Tapi kalau sebelum tu tak dikira.
hatta sebulan sebelum 9 tahun. Sebulan lagi genap memang dia 9 tahun. Keluar darah haid sekarang, dia tak kira baliak. Dia tak kira sebagai baliak. Tapi 15 tahun 15 hari dekat dengan nak 9 tahun, tempoh 15 hari sebelum 9 tahun ni dikira. Seminggu ke 5 hari ke dikira. Nampak no? Jadi katalah anak perempuan pun sama juga. Bagi tu mak dia, mak cek keluar darah ni. Pertama darah haid ni kena kira. Dia mesti tempoh sekurang-kurang 24 jam. Kalau keluar sejam 2 jam tiba tak ada terus. Itu bukan darah haid. Dia tak kira sebagai haid. Sebab haid dia mesti tempoh sekurang-kurangnya 24 jam. Kemudian kata budak perempuan ni kata keluar darah, mak dia kira memang betul, kata sehari lebih dah. Nampak no? Tapi perempuan masalah dia tak boleh jadikan contoh kat sini. Sebab apa? Sebab masa dia darah haid tak boleh puasa. Tapi cerita-cerita kalau kata budak lelaki tengah hari, tidur tengah hari, di siang Ramadan tiba keluar air mani. Nampak no? Jadi dia hukum baliak. Jadi wajib tak dia puasa hari tu? Tengok sebelum dia keluar air mani tadi dia puasa ke tak? Kalau sekiranya dia memang tak puasa, sebab memang tak wajib, dia kanak-kanak lagi 9 tahun, tak wajib puasa lagi. Walaupun sepatutnya dia kena berlatih puasa lah, ayah dia patut kena didik dia puasa. Tapi katalah dia tak puasa, maka disunatkan juga macam kes orang yang kafir masuk Islam tadi, dan juga orang yang gila masuk jadi sedar tadi, disunatkan untuk dia imsak, tahan diri dia sampai tenggelam matahari. Dia kata begitu juga disunatkan bagi dia qada puasa hari tersebut. Nampak no? Disunatkan qada hari tersebut, tapi tidak wajib. Wala yajiban, tidak wajib. Tidak sunat, tidak wajib bagi dia puasa pada hari tersebut, dan tidak wajib qada. Tapi sunat bagi dia menahan diri pada hari tersebut, bermula daripada dia kalau orang kafir masuk Islam, orang gila sedar, budak kecil tadi baliak, sunat dia imsak, tahan diri sampai tenggelam matahari, dan disunatkan pula dia qada hari tersebut, tapi tak wajib. Sebab apa? Sebab seolah-olah sebahagian pada hari ini seolah wajib. Sebab dia orang yang kafir tadi masuk Islam, Muslim. Orang gila tadi jadi mukallaf. Budak ni daripada baliak jadi baliak. Jadi seolah separuh hari tadi tu seolah hukum dia macam wajib. Jadi sebab tu disunatkan dia qada, tetapi tidak wajib. Sebab sebahagian daripada hari dia tadi tu tak wajib. Nampak no? Jadi kita ingat yang tu je. Mereka ni kes-kes yang kita sebut 3 tadi ni, sunat imsak. Imsak sini maksudnya tahan diri dia, bukan imsak yang sebelum puasa tu. Maksudnya tahan diri dia sampai tenggelam matahari, dan disunatkan bagi dia qada pada hari untuk hari tersebut. Wa in balagha sha'iman lazimahu al-imsaku wa nudibal qada'u. Tapi budak kecil ni tadi, bila mana dia balik tengah Ramadan, tengah siang Ramadan, dan sebelum tu memang asal dia berpuasa. Ni budak 9 tahun tadi dikatakan memang katalah dia pun ikut puasa tadi, niat dengan syarat yang elok, betul. Dia bangun sahur sama dengan mak ayah dia. Mak ayah dia kata niat puasa, dia pun niat puasa, nama itu sama qadin an adai fardhu Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, dia niat. Kemudiannya dia pun start bangun subuh tu, dia tahan diri, tak makan tak minum pun semua. Tiba-tiba tengah hari dia balik. Jadi budak ni wajib teruskan puasa dia. Wajib teruskan puasa dia, sebab dia memang asal dia berpuasa. Puasa kanak-kanak sah walaupun tak wajib, tapi puasa dia sah. Jadi bila dia balik tengah-tengah hari, maka wajib dia imsak sampailah tenggelam matahari. Tetapi disunatkan bagi dia qada hari tersebut. Kenapa sunat pula qada hari tersebut? Kan dia dah puasa pada siang hari. Sebab puasa dia pada waktu awal tadi tak wajib. Hukum pada hak dia sebenarnya sunat saja, sebab dia budak lagi. Dia wajib bila dia balik. Sebab tu disunatkan untuk dia qada hari tersebut. Nampak no? Tapi tak wajib. InsyaAllah faham no? Baik. Dan kata-kata dia, walau tahuratil haidu amsakat nadban wa qadat hatman aw qadima al musafiru aw bari al maridu wa huma muftirani amsaka nadban wa qadaya hatman aw saimani amsaka hatman. Kalau sekiranya perempuan haid bersih, maksud dia darah dia dah berhenti tengah-tengah siang Ramadan, maksud dia. Nampak no? Dia dia cek dia punya darah dia waktu subuh duk ada lagi.
tak bersih lagi. Maksud dia tak boleh puasa, haram puasa. Tapi dia cek pukul 10 pagi memang bersih dah, tak ada langsung dah darah. Jadi sekarang ni dia dah jadi bersih, nampak no? Dan dia wajib mandi untuk solat zuhur sekali. Nampak? Untuk solat zuhur sekali dia wajib mandi. Jadi puasa dia macam mana? Bagi orang perempuan yang tengah-tengah hari bersih daripada haid, disunatkan dia untuk imsak. Maksud dia lepas hari tu dia tak makan, tak minum sampai tenggelam matahari. Tapi tak wajib, sunat bagi dia kan? Tetapi waqadat hatman, maksud dia wajib qada pada hari tersebut kan? Wajib qada hari tersebut walaupun sekiranya darah tu bersih katalah dalam 15 minit dia lepas subuh, masa subuh tadi cek ada lagi, tapi kata lepas 15 minit bersih. Nampak no? Dia nak niat puasa pun tak boleh, sebab ketika masuk waktu fajar, waktu wajib puasa, dia masih lagi tak boleh puasa. Tapi sekarang ni daripada tempoh dia bersih, walaupun 15 minit saja baru lepas azan, disunatkan. Pertamanya subuh tu dia wajib solat, dia wajib mandi dan wajib solat. Sebab tempoh waktu subuh ada lagi. Nampak no? Tempoh subuh ada lagi, dia wajib mandi dan wajib solat. Tapi disunatkan untuk dia tahan diri sampai tenggelam matahari, dan wajib dia qada pada hari tersebut. Wajib qada untuk hari tersebut. Au qadimal musafiru, ataupun contoh lain di kata sini, ataupun orang yang musafir sampai sini, maksud dia sampai tanah air dia, watan dia. Watan ni maksud dia tempat yang dia memang duduk untuk plan hidup sampai matilah kat situ. Itu panggil watan, mustautin. Ataupun sampai tempat iqamah dia. Tempat iqamah ni maksud dia tempat yang dia niat duduk di situ lebih daripada 3 hari yang sempurna. Lebih daripada 3 hari yang sempurna. Katalah dia dapat jemputan, ada urusan dekat Kedah, ataupun kerja ada urusan kat Kedah. Daripada sini pergi Kedah, pergi Jitera. Dia pergi sana, dia niat dia bertolak hari Ahad. Hari Ahad daripada Kuala ni sampai Jitera sat je dalam dalam 2 jam lebih kan, 2 jam setengah katalah, 2 jam setengah sampai Jitera. Hari yang sama, Ahad ni tak kira sebab tak sempurna, sebab hari separuh pada hari itu dia dalam perjalanan. Jadi kira hari Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari ni 3 hari yang sempurna. Kalau dia niat lebih daripada 3 hari ni duduk sana kan, Isnin, Selasa, Rabu, katalah duduk sampai Khamis kan, Jumaat akan balik ke Kuala Kangsar balik, maka dia dah tak dikira sebagai musafir kan, sebab dia berada di sana lebih daripada 3 hari yang sempurna. Jadi Kedah ataupun Jitera ketika itu bagi dia dipanggil tempat iqamah dia, tempat mukim dia. Walaupun duduk sat dia, hari dia saya duduk sana, tetap dipanggil tempat mukim dia. Maka orang macam ni bila sampai kat Kedah, kalaulah dia sampai itu memang kata bulan Ramadan, siang Ramadan, perjalanan dia pun waktu siang hari Ahad, maka sepanjang dia di sana tu dia tak boleh buka puasa, sebab dia dipanggil sebagai orang yang muqim, wajib dia berpuasa. Nampak no? Tapi katalah dia pergi hari Ahad, tapi niat duduk sana Isnin, Selasa, Rabu. Isnin, Selasa, Rabu. Khamis dia balik ke Kuala Kangsar. Jadi sepanjang dia berada di sana ni dikira sebagai musafir. Dikira sebagai musafir. Dan syarat dia untuk apa? Untuk dia mengambil rukhsah syar'iyah, kelonggaran syariat sebagai seorang musafir dibenarkan. Sebab apa? Sebab perjalanannya lebih 2 marhalah, lebih daripada 50 km daripada Kuala Kangsar ke Jitera. Dan sebab musafir dia sebab kerja, katalah kerja dia pun kerja halal, berniaga apa semua, jadi tak ada masalah, syariat membenarkan dia untuk musafir seperti ini, bukan maksiat. Maka dia dibenarkan buka puasa walaupun dia larat berpuasa. Tapi nak kata syariat benarkan, dia nak makan nak minum, dia terpulang pada dia. Nampak tak? Katalah dia pergi ke sana hari Ahad tu dia tak puasa. Sebab apa? Sebab dia rasa macam tak larat, perjalanan jauh apa semua. Tapi Isnin, Selasa, Rabu dia puasa. Hari Khamis nak balik Kuala Kangsar dia tak mau puasa. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia berstatus apa? Musafir. Dia orang yang musafir, dibenarkan untuk dibuka puasa. Hari Khamis tu katalah dia sampai ke Kuala Kangsar siang Ramadan. Nampak no? Jadi kalau sekiranya dia bertolak dari hari Khamis tersebut,
pukul 11 pagi daripada Kedah Jitera sampai ke sini 12.30 tengah hari. Sekarang dia sampai Kuala Kangsar, tempat dia apa? Tempat tinggal dia. Jadi orang mesti ni sunat bagi dia bila dah sampai ke Kuala Kangsar ni, sunat apa? Dia tahan diri dia. Sunat untuk tahan diri dia. Walaupun sebenarnya dia memang tak puasa pun. Nampak no? Sebab tu dia kata sini amsaka nadban wa qadaya hatman, dan wajib qada. Wajib qada hari yang dia buka puasa kerana dia musafir. Nampak no? Jadi tuan-tuan, ikutlah ada kenalan kita, housemate kita kan, dalam situasi tersebut dia dah sampai Kuala Kangsar, sampai masuk bilik dia, kita buka bilik dia tengah minum air kotak. Oi, hang tak puasa? Dia kata, aku dah elok duduk dalam bilik dia, hang buka pintu siapa suruh kan? Dia kata, aku memang tak puasa. Dia kata, siapa pula? Aku musafir, aku baru sampai pada Jitera. Dia kata, oi, ni Kuala Kangsar, ni tempat tinggal hang punya rumah sini, hang pun duduk cadang nak mati kat sini. Dia kata, memanglah. Dia kata, kawan kata, memanglah, tapi kan tadi aku daripada Kedah, aku musafir, aku buka puasa. Dibenarkan, dia memang asal dia bermusafir tadi, dia buka puasa. Jadi kita jangan bertikai dia pula, jangan duk balas dah dia. Oi, mana boleh kata hang duk Kuala Kangsar weh. Kita tak boleh kata lagu tu. Dia memang ada hak untuk dimakan minum, suka hati dia. Cuma patut dia bila dia sampai ke tempat dia, sunat bagi dia apa? Dia tahan diri, tapi tak wajib. Boleh faham no? Sebab asal dia musafir, dibenarkan untuk buka puasa. Baik. Begitu juga kes yang sama orang yang sakit. Nampak? Orang yang sakit sembuh, katalah dia memang katalah macam kita buat contoh semalam, orang yang accident. Jadi bila accident ni doktor masuk ubat apa semua, dia tak larat. Tapi katalah sampai hari keberapa, sampai pada waktu 9 tu dia rasa segar badan. Lepas tu doktor kata, macam mana hari ni semua? Alhamdulillah, rasa lega lah semua, Alhamdulillah. Dia kata, kalau ikutkan kita punya rekod pun, tuan dah sihat dah. Jadi cuma perlu rehat sikit hari ni, besok boleh discharge lah, keluar pada wad. Tapi dia rasa kuat sungguh. Dia rasa macam ni bulan Ramadan, aku rasa nak puasa lah. Dia kalau puasa pun tak boleh, sebab sebenarnya asal dia tadi tu memang doktor masuk ubat apa semua, dia tak puasa. Tapi bagi orang sini, kalau dia rasa kuat, dia boleh, sunat bagi dia apa? Dia tahan diri, dia tak makan tak minum sampailah berbuka puasa. Kalau dia rasa kuat, tak ada masalah. Nampak no? Sama macam orang yang musafir tadi. Tapi macam mana pun wajib dia qada hari-hari yang ditinggalkan tadi, orang yang sakit tadi. Nah, di sini kata au saimani amsaka hatman. Contoh yang kedua tadi, dia buat satu kes yang lain ataupun situasi yang berbeza. Dia kata kalau sekiranya dia dua tadi tu berpuasa, maka wajib tahan diri. Maksud dia apa? Orang yang pergi Kedah tadi, dia pergi Ahad kan, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis balik tu, sepanjang 5 hari ni dia memang puasa. Tapi hukum puasa dia apa? Tak wajib. Anytime sebenarnya dalam sepanjang 5 hari ni dia nak buka, dibenarkan. Tak ada siapa pun boleh pertikaikan dia, dibenarkan sebab dia musafir. Tapi bila dia puasa, tak apa, dia nak puasa. Memang afdal pun puasa tuan-tuan. Kalau musafir ni, kalau larat, afdal berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Allah Ta'ala kata, kamu berpuasa tu lebih baik bagi kamu. Baik, dia pun nak balik pada hari Khamis tu ke Kuala Kangsar. Bila dia sampai ke Kuala Kangsar, tiba-tiba dia rasa dahaga. Dia kata, tadi tak saatnya aku musafir, tadi bukan wajib pun puasa, boleh tak aku buka? Tak boleh dah. Boleh faham no? Bila dia sampai ke Kuala Kangsar, walaupun sebahagian daripada siang dia tadi, hukum puasa dia tak wajib, tapi dah sampai. Bila dah sampai, tak boleh buka puasa dah. Nampak no? Wajib dia tahan diri sampai tenggelam matahari. Nampak no? Baik. Begitu juga kes orang yang sakit tadi. Kan? Kes orang sakit tadi, kalau sekiranya dia sakit-sakit tapi dia gagah nak puasa juga. Walaupun tengah-tengah siang tadi, tiba dia rasa sihat, segar. Dia rasa sembuh dah. Lepas tu tiba-tiba ngada-ngada nak buka puasa pula. Tak boleh dah. Sebab hang pada awal tadi tengah sakit hang puasa. Sekarang ni dah sihat, tiba nak buka puasa, tak boleh. Wajib tahan diri sampai tenggelam matahari. Nampak no? Baik. Kemudian dikata walau qamatil bayyinatu birru'yati yawm asy-syakki wajib imsaku baqiyatihi wa qada'uhu. Dikata sekiranya telah berdiri keterangan ataupun bukti, maksudnya telah jelas bukti dengan nampak anak bulan pada hari Syak. Hari Syak ni hari bila? 30 Sya'ban.
Tapi nanti saya akan terangkan bila hari 30 Syaban jadi hari Syak. Dia kata kalau sekiranya telah jelas dengan bukti jelas bahawa nampak anak bulan pada hari Syak, wajib imsak. Maksudnya wajib semua orang tahan diri daripada hari tersebut, baki hari tersebut, dan qada hari tersebut. Apa maksud dia sini? Pertama ni tuan-tuan, kita bahaskan apa dia hari Syak. Hari Syak ni macam ni tuan-tuan. Hari Syak ni hari 30 Syaban. 29 Syaban tu depa tengok anak bulan. Nampak no? Untuk tengok besok ni sama ada 30 Syaban ataupun 1 Ramadan. Tengok-tengok anak bulan tak nampak. Tak nampak sebab katalah ada awan. Nampak no, ada awan. Tapi bila hakim katalah, mahkamah ataupun apa ni, penguasa pun kata siapa-siapa nampak anak bulan tolong bagi tahu. Kalau ada orang nampak anak bulan supaya kita boleh tengok kesaksiannya, kita akan buat declaration lah atau pengumuman besok 1 Ramadan. Buka pengumuman, buka apa ni, siapa-siapa nak bagi tahu, tak siapa bagi tahu. Nampak no? Tiba-tiba ada seorang makcik ni mai. Makcik nampak anak bulan. Allah kata, makcik ni siapa? Tengok-tengok ustazah, tok guru lah kata. Makcik bukan sebarang. Rupanya makcik ni memang inilah faqihah ni, masuk tira ilmu fiqah. Nampak no? Bekas ahli majlis fatwa negeri. Allah kata ustazah ke? Dia kata tak ingatkan siapa dia tadi. Tapi minta maaf lah, ustazah pun tahu kan apa ni, kesaksian ustazah tak boleh diterima. Sebab apa? Sebab perempuan kata tahu, kata kan saya tahu, saya pun mengaji juga, saya biasa mengajar, tapi nak habaq lah kata saya nampak anak bulan. Tapi sekarang ni bila makcik habaq ni jadi masalah. Sebab apa? Kesaksian dia tak boleh terima sebab dia perempuan. Yang nak boleh terima saksi nampak anak bulan ni dia mestilah lelaki. Nampak no? Lepas tu sekarang ni pakat orang pun viral kisah ahli majlis fatwa ni, bekas ahli majlis fatwa ni, makcik ni nampak anak bulan. Ada pula seorang lagi cerita, budak kata, ya aku nampak anak bulan tadi, sebelum awan tutup tadi ni memang nampak, tapi tiba-tiba mai awan tutup. Jadi yang nak tengok anak bulan, mencerak anak bulan ni pakat tak nampak semua. Yang nampak budak kecil seorang. Katalah zaman dulu ada hamba ni kata saya pun nampak anak bulan, tapi hamba pun sama juga, saksi dia tak diterima. Ada perempuan nampak. Jadi orang duk bercerita nampak anak bulan, tapi sekarang ni tak ada satu pun saksi yang boleh diterima. Jadi apa hakim kena buat? Hakim terpaksa, hakim di sini maksudnya mahkamah berautoriti, pihak berautoriti terpaksa buat pengumuman besok adalah 30 Syaban. Tapi walaupun ada sana pihak-pihak kata yang nampak. Jadi hari besok ni dipanggil hari Syak. Sebab dah ada cerita kata nampak anak bulan, tetapi bukti tu tak boleh diterima. Kesaksian tak boleh diterima. Dan tak ada, itulah maksud dia, bukti tadi tu tak boleh dipakai dalam mahkamah. Boleh faham tuan-tuan? Bila jadi di hari Syak tuan-tuan, tak boleh seseorang tu berpuasa sebab cerita-cerita ni. Maksud dia seorang tu besok dia kata, ada dengar cerita, dia pun kata nampak anak bulan, betul ke? Dengar cerita lagu tu lah, macam tu aku nak puasa lah besok, kukut besok Ramadan. Puasa ni tak sah dan hukumnya haram. Puasa tu dia tak sah dan hukumnya haram. Siap hari Syak wajib ikut beranda pemerintah. Pemerintah kata besok 30 Syaban, bukan 1 Ramadan. Wajib semua anggap 30 Syaban. Siapa niat puasa Ramadan, hatta niat dia tak sah. Nampak no? Cuma sah bagi siapa? Bagi orang yang dengar sendiri ustazah ni cakap. Sekiranya dia masuk dalam hati dia percaya pada ustazah ni. Contohnya anak dia sendiri. Dia kata aku kenal mak aku. Anak dia kata aku kenal cukup mak aku ni, mana mak aku bohong. Dia perempuan yang betul-betul jujur, perempuan salihah, wali Allah kata. Macam tu sekali kan. Jadi sekarang ni mak aku kalau kata nampak tu nampak sungguh, dan dia seorang yang alim. Jadi anak dia kata aku puasa besok. Puasa dia bukan setakat boleh, wajib je. Sebab apa? Sebab dia percaya mak dia. Nampak tu? Dia percaya mak dia nampak. Wajib, tapi tak boleh habaq kat orang yang dia puasa. Kena sembunyi puasa dia. Ini ada permasalah yang halus sikit lah dalam bab ni. Nampak no? Baik. Ada pun orang lain tak boleh puasa. Nampak no? Orang lain tak boleh puasa. Malah orang lain kalau puasa, yang kes lain tadi puasa dia tak sah. Baik. Besok tengah-tengah Ramadan tuan-tuan, tengah-tengah 30 Syaban, kita pun elok sarapan pagi, makan roti canai apa semua. Tiba-tiba mai 2-3 orang, tok guru juga, orang-orang yang adil, lelaki
Adil sini maksud dia orang yang dipercayai, jaga agama apa semua. Katalah Tok Guru mai dan kata kat mahkamah, sebenarnya semalam kami nampak anak bulan. Allah, hakim kata awaklah tak mai semalam. Memang kami nak mai, tapi kami duduk tu dia hulu Perak ni, kereta tak ada kan, kami duduk pondok sekian-sekian katalah, Pondok Patih katalah kereta pun tak ada, ada 2-3 kereta rosak. Kami nak kata kami nak pergi beritahu pihak autoriti, tapi tak boleh nak pergi. Hari ni panggil tukang repair tak boleh siap, melainkan pagi tadi siap. Kami pun mai, kami habaq lah ni, kata memang kami ni 3 orang ni nampak. Siapa ni? Ni 3 ni Tok Guru, anak murid Patih kata lah, orang tak boleh bertikai. Allah, macam mana ni? Jadi sebenarnya hari ni 1 Ramadan. Mereka tak apalah, mereka yang nampak ni mereka boleh puasa, mereka dah puasa siap-siap. Tapi bila mereka habaq ke hakim, kesaksian mereka ni tak boleh ditolak. Jadi rupanya hari ni apa? 1 Ramadan. Nampak no? Hari ni 1 Ramadan dengan kesaksian 3 orang ni. Cuma mereka bagi tu lambat. Nampak no? Ni kalau cerita, ni gambaran je lah. Kita bolehlah kata awak ustaz dia tak telefon dan cerita je. Awak dah tak telefon kan, kata ni cerita, dia buat cerita. Nampak no? Jadi itu yang katakan sekarang ni, walau qamatil bayyinah, sekarang ni bukti dah jelas. Rupanya hari ni 1 Ramadan dan kita pada hari Syak, dan kita semua pakat tak puasa. Bila mana hakim dah keluarkan satu pengisytiharaan, dia kata sebenarnya kita silap, hari ini adalah 1 Ramadan dengan kesaksian 3 orang Tok Guru ni. Depa nampak semalam, tapi depa tak boleh nak abak kita. Jadi orang lain pun kata, Allah, macam mana ni kena buat? Wajib tahan diri. Semua wajib tahan diri. Tak boleh makan minum. Tak boleh dia kata di pengumuman tengah korek tengah koyak roti canai cedok kat ni, dia kata dia kata aku berhabis roti canai aku. Tak boleh tuan-tuan, haram pun dia. Boleh faham no? Dan tak boleh nak kata tanggung dosa 3 orang Tok Guru ni, siapa suruh tak habaq semalam, aku nak makan hari ni. Tak boleh. Dia tak tanggung, tak ada siapa tanggung dosa hang tanggung dosa sendiri. Faham no? Wajib hukumnya tahan diri sampai tenggelam matahari. Faham no? Dan kita wajib semua qada kita sebut. Wajib qada kita sebut. Tak ada siapa berpuasa dia sah melainkan 3 orang Tok Guru tadi, perempuan tadi dan anak dia. Puasa mereka saja yang sah. Kita lain semua tak sah puasa. Kalau ada orang yang pandai-pandai yang pagi tu niat puasa tanpa ada keterangan tadi, tanpa ada bukti tadi ni semua puasa tak sah. Ni satu permasalahan dalam masalah nampak anak bulan ni. Baik. Kemudian dia kata wa yu'maru sabiyyu bihi lis-sab'in wa yudrabu li-'ashrin, dan diperintahkan kanak-kanak. Diperintahkan apa? Berpuasa pada usia mereka 7 tahun. Jangan ingat solat saja kena perintah 7 tahun, hatta puasa sekalipun. Nampak no? Beberapa tahun lepas isu ni dijadikan perdebatan hangat dalam internet. Sebab ada satu artis tu dia bertaubat, alhamdulillah bagus. Dia dah berhenti berlakon apa semua, dah berhenti bergedik-gedik tu. Tapi dia mengaji agama, lepas tu dia petikai ustaz-ustaz pula. Ni masalah. Bukan petikai ustaz, petikai ulama. Jadi banyaklah dia punya statement-statement kontroversi, padahal dia tu dulu artis. Lepas tu bila belajar agama, dia jadi kontroversi pula, tak syok pula. Dia antara benda yang petikai, dia kata kita ni mana-mana suruh anak-anak kecil puasa ni. Dia kata dia baca hadis, dia kata hadis Nabi SAW kata apa? Muru auladikum bis salati wahwa ibnu sab'in fi sab'in. Perintah anak-anak kamu solat ketika mereka usia 7 tahun. Dia kata Nabi tak kata puasa, solat. Nampak no? Dia ambil satu hadis, dia terus buat satu hukum fatwa dia sendiri. Kita baca kitab ni tengok ulama kata hatta puasa, didik anak, perintah anak kita puasa ketika mereka usia mereka 7 tahun. Maksudnya kalau dia tak larat, tak apalah, bagilah makan macam mana. Erti kata nak kena didik itu daripada 7 tahun dah. Maksudnya tak boleh dah 7 tahun masuk bulan Ramadan kita tak ambil cakna langsung tentang isu dia nak berlatih puasa ke tak, buat suka hati dia. Dia nak makan coki-coki apa semua, buka peti sejuk ke apa semua, kita buat teheran. Ini yang tak boleh. Nak kena didik mereka ketika usia 7 tahun lagi. Didik. Dia tak larat apa semua, berbuka tu cerita lain. Nampak no? Tapi nak kena didik. Baik. Sebab itulah para ulama yang mensyarahkan hadis yang Nabi SAW ajar anak solat umur 7 tahun tadi, ulama kata bukan setakat solat tetapi juga segala perintah-perintah syariat yang lain. Didik mereka daripada umur 7 tahun, sebab umur 7 tahun ni dekat dengan usia mumayyiz, dah perlu ada didikan dan latihan. Dan dalam di sana ada hadis-hadis lain, hatta riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih juga, bahawa Sayyidina Umar pukul seorang lelaki
yang buka puasa. Yang ni pukul di sini maksud dia ta'zir. Pukul hukuman. Pukul dia buka puasa tengah siang Ramadan. Kemudian Sayyidina Umar kata apa? Suibyanana yasumun. Anak kecil kami, kanak-kanak kami puasa, dia kata. Hang boleh tak puasa? Kemudian ni dalam sana ada riwayat yang bahawa sahabat dia kata, kami dulu suruh anak-anak kami puasa, dan sekiranya mereka dah mula rasa lapar dan dah teriak, kami lalaikan mereka dengan mainan, buat mainan, suruh main, menunjukkan bahawa usia kecil lagi, kecil sangat. Nampak no, kecil sangat. Jadi sebab itulah ulama yang membaca hadis ni dan lihat pada konteks yang luas, mereka kata hatta pada usia 7 tahun ni waktu yang kena ajak, perintah anak kita solat. Tapi dengan hikmah lah, seperti kita sebutkan kan, dah tak larat sangat tuan-tuan, sambil dah meletak-letak tu, jangan kata sabar, dah bagi ayak ke dia, nampak tak? Bagi ayak ke dia, bagilah makan. Baik, wa yudrabu li ashrin, hatta pukul ketika usia 10 tahun, macam solat. Maksudnya pukul mendidik, bukan tibai dengan batang pipe perpak sampai berbirat, tak. Maksud dia ajak dia puasa, kalau dia buat ketegak tak mau juga semua, kita kena bagi dia takut. Kata lawan cakap, dia kata nampak ni, macam itulah. Lepas tu pump sikit kalau sekiranya dia buat lagi. Jadi nak kata ada didikan di sana, kena ada didikan seawal usia 7 tahun, dan nak kena bertegas pada usia 10 tahun. Sebab 10 tahun tu boleh jadi dah balik dah, ataupun dah dekat nak balik. Jadi kena lagi tegas dalam masalah ni. Nampak no tuan-tuan? Baik, kita berhenti sampai sini dulu, 5.30 dah. Nanti insyaAllah kita sambung lagi perbahasan-perbahasan kitab ni pada hari esok dan seterusnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa, salah silap. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap kekurangan, dan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa 'amalan, wa amnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma' ashabihi wa ahli baitihi wa sa'iris salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.